Artlist.io. Music licensing reimagined. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Ahmad Razi dari kumpulan DRP 1B. Hari ini saya nak bincang dan kongsi ilmu tentang surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga ayat ke-4. Ayatnya berbunyi begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksud ayat pertama surah Al-Ikhlas ialah katakanlah ya Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat pertama ini menceritakan tentang sifat-sifat Allah, iaitu Allah yang Maha Esa. Dan tidak ada sekutu bagi Allah SWT yang boleh jadikan bandingan dan gandingan. Maksud ayat kedua pula ialah Allah SWT tempat berharap. Ayat kedua ini menceritakan tentang Allah SWT merupakan tempat yang kita bergantung dan memohon segala hajat. Sesungguhnya Allah SWT yang akan memenuhi segala hajat hambanya. Seterusnya maksud ayat ketiga pula ialah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayat ketiga ini menceritakan tentang tiada satu pun yang lahir daripada Allah SWT, kerana dia maha yang sedia ada dan tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah SWT. Maksud ayat yang terakhir pula tidak ada yang setara dengannya. Ayat keempat ini menceritakan tentang tidak ada yang boleh menyamai dan menyerupainya. Kelebihan membaca surah Al-Ikhlas ini seperti kita membaca Al-Quran 1/3. Kesimpulan yang kita akan dapat membaca surah Al-Ikhlas ini, kita akan mengetahui sifat-sifat Tuhan dan kita akan mengetahui juga kewujudan Allah SWT dari. Sekian daripada saya Muhammad Akmal bin Ahmad Razi, dan saya akan bagi kepada rakan yang seterusnya. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan Akmal, dan saya ucapkan Assalamualaikum kepada semua penonton. Nama saya Muhammad Eric Fahad bin Jeffrey daripada Artlist.io. kumpulan DRP 1B Grup 2. Anda boleh panggil saya Eric, dan sebagai giliran saya dalam presentasi ini, saya akan menceritakan pasal Unit 1.2 iaitu surah Al-Imran ayat 18. Music Sebagai licensing permulaan reimagined. presentation saya akan bagi tahu apa itu surah Al-Imran. Surah Al-Imran merupakan bab ketiga dalam kitab Al-Quran dan mempunyai 200 ayat. Walaupun begitu, saya akan meletakkan fokus saya kepada ayat ke-18. Pertama sekali saya akan membacakan ayat 18 daripada surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi imam bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Selepas membaca ayat tersebut, saya akan sekarang menyatakan maksudnya. Secara ringkasan, ayat ini menceritakan bahawa tiada Tuhan lain selain Dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak disembah, dan juga tiada Tuhan lain selain Dia yang Maha Kuasa dan lagi Maha Bijaksana. Selepas menyatakan maksud ayat tersebut,
saya Music akan licensing pergi kepada reimagined. kelebihan-kelebihan membaca surah Al-Imran. Pada pendapat saya, salah satu kelebihan adalah kita dapat menghalangkan kekeliruan dalam apa yang perlu disembahkan. Sebagai contoh, kita mungkin dapat menghalangkan seseorang umat Islam yang mempercayai bahawa barang-barang aksesori ataupun sebatang pokok mempunyai kuasa yang sama atau yang sama dengan tahap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai lagi satu kelebihan dalam membaca surah Al-Imran, Music licensing kita juga reimagined. dapat menghalangkan umat Islam untuk melakukan apa-apa perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam. Sebagai contoh, kita mungkin dapat menghalangkan seseorang umat Islam daripada melakukan ahli sihir hitam dan sebagainya. Sebaliknya, daripada kelebihan jika seseorang membaca surah ini, saya akan sekarang menyatakan keburukan-keburukan jika seseorang itu tidak membaca surah tersebut. Music licensing Sebagai reimagined. keburukan pertama, seseorang itu mungkin akan hilang jalan dan panduan dalam menjalankan hidup yang penuh amanah dan taat kepada ajaran Islam. Sebagai contoh, seseorang itu mungkin akan menyembahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Tuhan lain, mempercayai bahawa kedua-dua Tuhan mempunyai kuasa sama. Pada permulaannya, kita harus mempercayai bahawa tiada Tuhan lain yang berhak disembahkan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, seseorang itu mungkin akan melakukan barang-barang ataupun aktiviti-aktiviti yang diharamkan dalam agama Islam. Sebagai contoh, seseorang itu mungkin akan melakukan aktiviti ahli sihir hitam dan sebagainya. Sebagai kesimpulannya, kita haruslah meluangkan masa lapang kita untuk membaca Al-Quran supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan diri daripada aktiviti-aktiviti yang diharamkan dalam agama Islam. Itulah sahaja untuk giliran saya. Saya akan sekarang melepaskan kepada ahli-ahli yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Ini saya nak terang dan kongsikan tentang ayat 194 surah Al-A'la. Al-A'la ni maksud yang sangat tinggi. Surahnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Maksud ayat pertama ialah sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, dan yang kedua yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Ayat yang ketiga maksudnya dan menentukan segala masing-masing dan memberi petunjuk. Ayat yang keempat dan yang menumbuhkan rumput rampai. Okay, saya akan explain detail tentang ayat Al-A'la ni. First, surah ini diturunkan di Mekah. Ayat surah ni mempunyai 19 ayat. Dan ayat ni berada di juz yang ke-30 dan ayat ini adalah surah ini adalah surah yang ke-87. Dan ayat ni ayat ni istimewa sikit sebab dia dimulai dengan tasbih kepada Allah. Okey, kelebihan ayat. Ayat ini ialah ayat yang favorite yang baginda selalu baca.
riwayat Imam Muslim, baginda sering membaca surah ini pada hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha, dan juga pada hari Jumaat. Pada rakaat pertama, baginda akan membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-A'la. Dan ayat seterusnya, di rakaat yang kedua, baginda akan membaca surah Al-Qasiyah. Kurangnya bagi ayat, maksud ayat pertama ialah sucikanlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala benda yang tidak layak baginya. Contohnya, kita tak boleh nak pubuh ataupun gelarkan suatu objek ataupun makhluk tu dengan nama Allah. Huraian untuk ayat yang kedua ialah Allah SWT telah menciptakan segalanya dengan sempurna. Contohnya macam penciptaan manusia. Contohnya manusia ni Allah dah ciptakan susun, panca indera, hidung, mata, telinga, mulut kita, semua yang di tempat yang tepat dan sempurna. Dan juga anggota badan, tangan, tangan kaki kat atas kepala, tangan kat bawah kan. Macam tu lah. Huraian maksud ayat yang ketiga ialah Allah Subhanahu wa ta'ala ialah arkitek atas segalanya. Ia menciptakan sesuatu tu tanpa tergagak. Contohnya, dia mencipta manusia, haiwan, serangga tanpa tergagak. Dan setiap ciptaannya tu ada maknanya dan manfaat dia. Selain daripada penciptaannya tu, Allah telah memberi petunjuk kepada kita cara kita nak manfaatkan sesuatu ciptaannya tu. Sebab setiap yang berlaku mesti ada sebab dia. Huraian ayat keempat ialah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan rumput rampai dan tumbuhan-tumbuhan hijau untuk binatang makan. Dan untuk manusia pula, Allah telah menciptakan segala pokok dan buah-buahan untuk makanan manusia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون. Ayat 68 itu adalah, selain dari itu, perhatikan pula kepada air yang kamu minum. Allah tanya kepada kita, perhatikan air yang kita minum. Okey, ayat yang ke-69. Kamukah yang menurunkannya dari awan, iaitu hujan? Atau kami yang menurunkannya? Pada ayat 69 ni, Allah bertanya kepada semua makhluknya tentang air sejuk yang mereka minum untuk menghilangkan dahaga. Apakah mereka yang menurunkannya, atau dia yang menurunkannya dengan kekuasaannya dan bukan bantuan orang lain? Tentang ayat 68 dan ayat 69. Okey. Kemudian kita pergi ke kelebihan surah Al-Waqiah melalui sabda Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qara'a suratul Waqiah fi kulli lailatin lam tusibhu faqah abadan. Bermaksud, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam, maka hidupnya tidak akan ditimpa kefakiran sentuk selama-lamanya. Memang hidupnya tak akan miskin. Itu mengapakah mereka tidak mengakui keesaan dan kekuatan Allah SWT dan kebenaran hari kebangkitan? Dari penjelasan yang lain, Allah menyebut tentang nikmat yang diturunkan kepada manusia seperti makanan, minuman. Jika Allah tidak memudahkan mereka untuk mendapatkannya, maka mereka tidak akan mendapatkannya. Dan sesungguhnya dialah yang menurunkannya air daripada awan, iaitu hujan. Maka wujudnya sungai-sungai di muka bumi ini dan di dalam terciptalah air mata air yang memancar deras. Kesimpulannya, penghayatan Al-Quran perlu diwujudkan dalam diri setiap anggota masyarakat, bahawa betapa perlu dan pentingnya Al-Quran itu hidup
atau dibaca dan dihayati dalam setiap rumah orang Islam. Bukan hanya menjadi perhiasan di rak rumah atau cantik digantung pada dinding sahaja, kerana ianya bukan perhiasan dan ianya adalah mukjizat. Golongan yang tidak mahu berfikir mengenal Al-Quran sedangkan dirinya diberi akal yang sihat, maka dia dihina oleh Allah sebagai memiliki akal yang tidak sempurna kerana tidak menggunakan akal yang sihat dan sempurna itu untuk tujuan mengenal Al-Quran dan mengenali pencipta mereka dengan lebih mendalam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran bermaksud, maka adakah orang yang mengetahui bahawa Al-Quran yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu, wahai Muhammad, perkara yang benar sama dengan orang yang buta mata hatinya. Sesungguhnya orang yang mahu memikirkan hal itu hanyalah orang yang berakal sempurna.